عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini biiznillah taala kita akan sambung pengajian kita tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utamanya iaitu asas yang kita hendak menerimakan hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, pastilah kita ada beberapa perkara yang kita itu kena mengetahui dan ambil tahu. Kerana hadis ni memanglah dia tadi itu keluar daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan baginda, akuan baginda, tetapi banyak di kalangan umat manusia kita ni yang hendak kita baik dengan hadis Nabi kita, lalu dia mengadakan beberapa hadis pelesu, perbuatan yang pelesu, akuan yang pelesu, kemudian sandar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, apabila umat al-Islam kita itu beramal dengan hadis pelesu umpama tu membawa pada ummah Islam kita jadi keruntuhan, kemajuan itu tak ada, dapat adanya kemunduran. Dengan sebab itu alim ulama kita di sini dia usaha menuliskan cara-cara asas ataupun dikenalkan dengan ulumil hadis, dengan ulumil hadis untuk nawi kita tadi itu boleh faham cara kita nak terima. Sekurang-kurangnya kita faham dengar hak orang royak tak apa dah. Ataupun kita boleh nak terimanya hadis tadi itu dengan sebab kita ada juga ilmu tafsir kita mengaji belajar. Sekurang-kurangnya kita tadi itu tak dikena pedayakan daripada pihak-pihak yang dia tadi itu senantiasa nak bawa benda-benda hak tak benar daripada Nabi kita kepada kita. Kita pada hisah yang telah lepas mari kita mengaji iaitu bahagian hadis dhaif. Hadis dhaif yang ada dua bahagian. Bahagian yang pesen tak ada kuat, panggil dha'fun yasir ataupun dha'fun khafif. Dhaif tapi tak ada duk kuat man. Nak bubuh tali nyawa tolong boleh lagi lah. Supaya nak mengadakan hadis tadi itu naik darajat pangkat pada hasan li ghairihi. Ada di sana hadis dhaif, dhaifun jiddan, dhaif syadid,
bersangat dhaif. Hadis tu kalau bubuh tali nyawa apa tak boleh nak tolong, tak boleh nak bantu gapo-gapo dah. Kita pun telah dengar contoh-contoh dan misal-misal pada kisah yang telah lepas. Pada pagi ni insya-Allah kita nak membicarakan hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi ni iaitu apabila kita dengar daripada mana-mana alim ulama kita, terutamanya apabila dia nak buat tubiknya hadis Nabi ni, pasti dia kena bawa datang hukum sekali pada asal tu. Terutama umpama kita ngaji hari Minggu gini, ataupun di atas mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun tempat ceramah mana-mana pun, pasti dia kena bawa datanya hukum hadis hak lain daripada Bukhari dan Muslim. Kalau Bukhari Muslim memadai kata rawahul Bukhari, rawahu Muslim, ada dah, tak apa dah. Tapi kalau hak lain daripada tu, pastilah ulama tu lah. Bukan kita orang awam kena pergi cari sendiri. Orang yang mengajar tu, dia kena ada amanah mendatangkan hukum, mendatangkan pengsudahan kesimpulan daripada apa yang alim ulama telah hukum terhadap hadis tersebut. Lalu kita sebagai umat Islam, apabila kita dengar dah Nabi Muhammad itu dengar dah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ulama mengiringikan hukum hadis ni hasanun sahih ni, ataupun hadis ni hasan li ghairihi ni, hadis ni hasan li zatihi ni, sekurang-kurangnya kita boleh faham, sekurang-kurangnya kita boleh juga nak masuk kongsi dalam ilmu itu. Ini kepentingan kita belajar ilmu pengetahuan. Jadi hadis hasan li ghairihi ni kita pahagi ni. Dia kata lagu mana? Mari kita tengok. Definisi dia, ta'rif dia, iaitu huwal hadithun dhaif, huwal hadithud dhaif al-muhtamalud dha'fi idza ta'addadat turuquhu. Hadis hasan li ghairihi iaitu hadis dhaif. Asal dia tu hadis dhaif. Dhaif pasal mana? Dhaif pasal muhtamalud dha'fi. Dhaif dia boleh buat kira lagi. Lagu mana boleh buat kira? Yakni dia tak punah semua, punah ya sikit. Kita pecah tempat hak punah tubik tu, hak lain tu boleh kita guna lagi, boleh makan lagi, boleh buat kira lagi. Atau nak kita gambar dalam akal fikiran kita, nampak rupa gitu. Bila nak tolong dia? Idza ta'addadat turuquhu. Apabila berbagai-bagai jalan ni hadis tadi itu jadi banyak riwayat, maka tak apalah kita hipung riwayat tu, hipung riwayat ni ya dhaif belaka, tapi dhaif tak ada kuat mana, hipung-hipung gi, maka naiklah darajat dia kepada hasan li ghairihi. Atau nak nampak rupa dulu. Kalau kita misal pada kisah yang telah lepas, iaitu ai musta'mal, apabila kita hipung-hipung dia sampai ke balagha qullatain, maka klik semula jadi mutlak lah, sebagaimana kita rakyat dah pada kisah yang telah lepas. Maka hadis dhaif, asal dia dhaif, tapi apabila dia banyak riwayat, maka banyak riwayat tu dia bergantung setengah di atas setengah, naiklah darajat dia kepada hasan li ghairihi. Cuma amba nak tambah di sini sikit, nak faham sikit sini, kata tak pasti. Kalulah riwayat banyak, tak pasti dia itu nak akak darajat jadi hasan li ghairihi sama. Ni kita kena peringat selalu. Kerana orang hak terkadang ia dak bawa datang hadis-hadis plesu mari, hadis dhaif jiddan mari, hadis mungkar, hadis syadz, hadis muttarib dan sebagainya, yang belawai belaga sama sendiri itu,
ia dakwa kata waponyo tak boleh nak guna hadis ni. Sedangkan hadis ni banyak riwayat, bukan satu riwayat kita nak pergi tinggal waponyo dia. Terkadang kalaulah kita tak syarah jadi molek, kita terkadang termakan dengan huraian tu. Amun ayat kata kalaulah banyak riwayat, tapi riwayat hak nak tolong tadi, riwayat sebagai asas, kemudian riwayat hak nak bantu. Ya dua ni ya. Benda hak kena bantu dengan benda yang nak membantukan. Cuba kita gambar di antara dua ni. Seolah kata ni Tia hak kita nak ambil kapur ni, mari boh di tia ni kena tengok sifat tia ni balah mana. Sifat dia ni sesuai ke tak nak ambil kapur ni, mari tapung kepada dia. Kah kena katak tia ni tahu, kena buat tia baru. Ha ni nak nampak mudah-mudah lalu. Terkadang hadis ni, hadis riwayat kita nak bantu tadi ini orang yang kadzab, orang yang dusta. Orang dajjal, orang jadi dajjal dihukumkan oleh ulama. Mana suka bohong tak kecek benar-benar. Orang yang salah banyak. Seolah kata ngaji dia ni tak dapat dak lah. Setengah pun dak, makbul pun dak, rasib ngaji dia tu jatuh. Bukan sekadar percaya, bukan sekadar makbul, dak, dia jatuh ngaji. Maka lagu ning ni walaupun banyak riwayat hak lain, nak bantu ya tak boleh ni. Nak bantu riwayat ni tak boleh. Nak wi kita nampak. Walaupun banyak ni, banyak, apa tak boleh bantu? Kerana dia itu bersangat terteruk doa. Nak bantu tak boleh, kena kata tahu. Kalau kita nak misal dengan menyakit pun nampak juga. Afanallahu wa iyyakum, la qaddarallahu lana wa lakum. Syafahumullahu minal amrad. Masalan, orang tadi itu yang menyakit teruk. Sungguh kita kata di hospital tu ada beberapa alat, ada beberapa obat, ada beberapa penawar yang nak menjadi sebabkan nak sembuhnya penyakit seseorang dengan izinan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga bomo kata hak pesen ni wak klik rumah lah, aku tak jamin dah ya tu. Ada dalam masyarakat kita? Ada. Pas kita dah buat garu kepala kok mana kata, "Oi, mau sakit ni besar setara maaf hat yai kita ni." So buat klik juga. Tak ada pemohon pandai kan lagu mana. Alat tak cukup kan lagu mana, besar begitu lalu, berapa ratus rai. Mau sakit dia. Bukan duk situ. Ya duk dikata sakit hak kita ni, orang kita ni kuasa lagi obat tadi ataupun alat canggih tadi tu nak tolongkan dia. Hadis pun sama. Kalau orang royak tu kadzab, dihukumkan oleh ulama kata kadzab, ataupun orang dihukumkan oleh ulama kata wada'ul hadis, orang letak hadis palsu. Hak pesen ni walaupun mari sejuta riwayat hak lain pun nak bantu tak leh ni. Nak kita gambar nampak dulu. Kali gitu hadis hasan li ghairihi bukan rupa sak ni. Rupa pesen kata ia boleh lagi nak tolong, boleh lagi nak bantu, boleh lagi nak bubuhnya obat ke dia ke gapo supaya nak jadi sia, nak jadi bangun klik hijau semula. Tu makna hadis dhaif yasir, dhaifun khafif. Tu nak kita faham. Apabila riwayat tu jadi banyak, dia pun jadi tarak tu tadi itu tarak dia dhaif pun dhaif sikit. Lalu fa'addadahu mithluhu. Jadi gagahkan dia dengan sebab riwayat hak lain. Au aqwa minhu, ataupun lebih gagah daripadanya. Hadis ni dhaif sungguh pada asal, tapi adanya hadis hak sahih tadi itu mari bantukan dia. Ataupun hadis hak dhaif juga, tapi dhaif tak ada jadi kuat mana, mari bantukan dia. Akaklah dia jadi gapo? Jadinya hasan li ghairihi. Misal ada ke tak? Mau ceda misal hari ni. Insya-Allah supaya kata kita ni ngaji wi nampak adanya contoh, adanya misal, adanya takrif, ada huraian, ada cara mikir. Insya-Allah kalau kita ngaji lagu ni boleh setahun setengah ya. Kita boleh dah sebagai asas. Asas kita boleh dah, walaupun kita kata kita ni orang awal ni tak nak mengaji balas tu, tak sah duk
pelekehkan diri. Kita ni mari daripada tak tahu belaka. Tak ada pia apa hak tahu, hamba hendak mengajar pun mari pada tak tahu. Kita hendak dengar sendiri pun mari pada tak tahu. Senantiasa kita kena menambahkan ilmu pengetahuan supaya kata kita pakai akaknya bau kita tu supaya menunjukkan kepada kemerdaan Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata kita menututi ilmu pengetahuan. Hadis ni iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi ni salah seorang ulama yang meninggal pada tahun 900 Hijrah. Tahun 900 Hijrah ni dia tulis satu buku namanya Fadailu Syahri Ramadan, kelebihan bulan Ramadan. Dia dia mati bila? Mati tahun yang ke-900. Orang korang kelima lah kalau kita kecek, korang kelima gitulah lebih kurang. Korang lah kita kata. Dia ni bawa hadis mari dalam kitab tadi itu sekali dengan sanad, sekali dengan al-isnad. Sanad ni ulama ahli sunnati wal jamaah ambil penting dengan dia semenjak daripada timbulnya ilmu hadis Nabi. Kita rakyat dan ulama kita kata dalam kitab-kitab mereka, kalaulah tidaknya ada ulama ahli sunnati wal jamaah, nescaya hadis tu tak sampai kita. Abdul Ghani Al-Maqdisi ni dia tulis kitab nama Al-Kamal itu tubik 50 jilid untuk nak carakan orang sifat orang nak royak hadis Nabi. Cuba kita tengok usaha dia. Ibu kita di dalam agama kita ni hak kita buat pakai hadis Nabi ada ni ibu semua. Orang panggil ummahati kutubut tis'ah, itu kutubus sittah. Ibu kita 6. Kita faham semua ni. Ngaji amo kena senantiasa ulai buat apa? Kerana nak kita ingat, nak kita lebih dalam fahami, nak boleh kita hurai untuk diri kita, belum daripada kita nak huraikan kepada umat masyarakat. Jadi ada Bukhari, ada Muslim, ada Abu Daud, ada Tirmizi, ada Nasai, ada Ibnu Majah. Ni ibu kita. Semua hadis Nabi ni kalau dalam ni ibu kita ni, seolah-olah kita dengar daripada perkataan Nabi, tengok perbuatan Nabi, faham akuan Nabi dan sifat kejadian kesemulaan jadi bagi Nabi. Cukup pak perkara ni seolah kata Nabi tu duduk sekali dengan kita. Dengan sebab itu kita ni pentingnya di sisi umat Islam kerana dia adalah pentafsiran bagi Al-Quran. Tafsir hak molek sekali iaitu tafsir yang ditafsir oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kita, mananya tafsir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita pun jawab duk dalam ni ibu te kita. Tu nak kita faham tafsir lagu mana? Wa ima dengan perkataan, wa ima dengan perbuatan, wa ima dengan akuan. Stak banyak tu, banyak tu. Hak itulah yang dikenalkan dengan tafsiran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kitab yang 6 tadi itu ulama kita bawa datang dengan sanad. Ambil daripada guru dia, yakni guru Imam Bukhari sampai ke Nabi. Guru Imam Muslim sampai ke Nabi. Guru Imam Abu Daud sampai ke Nabi. Guru Tirmizi sampai ke Nabi. Guru An-Nasai sampai ke Nabi. Guru Ibnu Majah sampai ke Nabi. Maka guru-guru tadi itu hak pecahnya tubik situ tu dua. Yang pertama buahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia adalah tuai syariat. Kita tak kena cek dah kata dia ni sikah tak sikah, tak sukuh lah dah ni. Atas daripada qawaid ilmu hadis Nabi kita dulu atas sekali. Kalau kita nak misawi nampak balah mana, supaya negara yang ada raja, kama dia adanya undang-undang, raja ni atas pada undang-undang. Tu nak kita gambar gapo hak kita ngaji ni. Lepas daripada tu lagi buat sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni tak kena cek.
Walaupun dia nak duduk di mana, Madinah ke, Mekah ke, Taif ke, mana kata pun, dalam Syria ke, dalam Yaman ke, kata gilah, kita tak kena cek dah. Sebab mana? Sebab sahabat ni Tuhan sendiri jamin radhiyallahu anhum wa radu'an. Malaikat itu Allah Ta'ala meredai. Nak pergi bahas apa lagi? Tinggalnya tabi'in, atba'it tabi'in, kemudian anak murid bagi atba'it tabi'in, kemudian guru bagi Bukhari, guru bagi Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Hak tu yang wajib kita kena periksa kata dia tu siapa. Maka ulama umpama Abdul Ghani Al-Maqdisi ni tulis kitab tubik nama Al-Kamal 50 jilid besar duk gitu, dia adalah orang bermazhab salaf. Kita patut juga tahu benda ni. Apa? Kerana kita nak tahu kata ulama hak kita ada ikut tu siapa. Ni terkadang kata mu ikut ulama mana? Ulama nampak balik aku saja, balik mung tak ada pia. Masalah. Dak, kita tak bagilah aku tu. Nak faham kata hak mana berjaksa dalam agama, pasti mengaji sejarah. Maka Abdul Ghani tulis kitab, mari nak tengok masalah tu 50 jilid. Akidah apa dia? Akidah salaf. Mari Imam Al-Mizzi, tok tua bagi Ibnu Katsir, tulis Tahzibil Kamal, orang salaf. Mari nak gapo tu? Mari nak kaji. Kalau mereka ini tak tulis kitab, kita tak akan kenal pia ni hak royak hadis daripada Nabi ni. Mai rucak tak tahu. Jadi terputus kita dengan orang hak atas daripada kita. Dengan sebab itu dalam Islam ni apanya tujuan gapo ulama kita tulis kitab umpama tu? Kerana nak cek tengok kata orang kata tu royak hadis Nabi tu sifatlah mana. Nak tahu kata dia tu sesuai ke tak? Kita nak terimanya agama daripada dia, terutamanya hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amak nak baca sikit daripada riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi di dalam kitab Fadail Syahri Ramadan. Dia katakan, qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, akhbarana Abul Ma'ali Ahmad ibni Abdul Ghani ibni Hanifah. Dia kata telah mengkhabar akan daku oleh Abul Ma'ali Ahmad bin Abdul Ghani anak Hanifah. Berkatanya Abul Ma'ali, amba'ana Abu Ghalib Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali al-Baqillani, telah mengkhabar kepada aku oleh guru bagi aku Abu Ghalib, iaitu Muhammad bin Hasan bin Ahmad al-Baqillani. Maka Baqillani nanti katakan, qala amba'ana Abu Abdullah Ahmad ibn Abdullah ibn Hasan ibn Ismail ibni Al-Mahamili. Berkatanya Baqillani telah mengkhabar akan daku oleh guru aku Abu Abdullah Ahmad Al-Mahamili. Qala Al-Mahamili, berkatanya Al-Mahamili, amba'ana Abu Bakrin Muhammad ibnu Abdullah ibni Ibrahim Asy-Syafi'i, telah mengkhabar akan daku oleh Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim Asy-Syafi'i. Berkata ia, haddatsana Muaz ibnul Muthanna, telah mengkhabar pada aku oleh Muaz anak Muthanna. Qala al-Muthanna, berkatanya Muthanna, haddatsana Al-Qa'nabi, telah mengkhabar akan daku oleh Al-Qa'nabi. Berkatanya Qa'nabi, haddatsana Salamah bin Wardan, telah mengkhabar akan daku oleh Salamah anak Wardan. Berkatanya Wardan, qala sami'tu Anas bin Malik yaqul, aku dengar Anas ibn Malik yaqul. Cuba kita tengok sanad semua tu nak sampai pada sahabat. Mari dengan amba'ana, mari dengan akhbarana, mari dengan sami'tu. Semua ni menunjuk kata dia dengar dengan telinga dia. Sore ke sore, sore ke sore, sore ke sore. Katanya Anas radhiyallahu an, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqul,
irtaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-mimbar darajatan faqala amin. Jadi Nabi satu hari itu member Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3 darajat. Kalau kita nak buat member tak dalam masjid, nak buat naik baca ketubah, kalau orang tanya kita sunnah balah mana? Sunnahnya 3 darajat, 3 tangga, 3 anak tangga. Ada pun hak tinggi tu orang panggil kata dalam daulah Amawiyah dia tinggikan. Hak tu belakang dah tu. Kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 darajat. Naik darajat mula-mula, jakah yang kedua, jakah yang ketiga siapa tepat tok khatib hak duduk baca ketubah tu lah. Tu rupa dia. Nak kita faham kata sifat mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun naik di atas mimbar, satu tangga Nabi kata amin. Anas ni duk dengar. Amin ni apa panggil ismul fi'lil amr tufidu, makna dia Allah mustajib. Hai Tuhan, makbulkanlah, memperkenalkanlah doa kami. Itu mana amin. Nak kita faham satu persatu, amal usaha nak kita ni faham, nak akak darajat kita ni kita faham. Apabila Nabi naik tangga mula Nabi kata amin. Pas pada tu summartaqa ats-tsaniyata faqala amin. Naik darajat yang kedua Nabi pun kata amin. Anas duk perhatilah ni. Summartaqa ats-tsalitsata. Pas tu Nabi jakah naik kali yang 3, itu tangga yang 3, faqala amin. Maka Nabi pun kata amin. Summastawa. Kemudian Nabi itu istiwa. Istiwa ni mana? Duduk menyatak selo. Tu mana asal mana istiwa tu. Terutama bagi hak anak ada ni gitulah. Fajalasa, makalah duduk, Nabi duduk. Fajalasa istawa, fajalasa. Faqala ashabuhu, maka katanya sahabat hak mari duduk sekali dengan Nabi. Ya sunnah Nabi ni rupa hari Jumaat ni dia lagu tu. Lagu mana? Sahabat ni mari tunggu tok khatib, iaitu Nabi ni tunggu penuh. Kalulah daun kayu tu jatuh, tak jatuh tasming, tak jatuh di atas tanah, jatuh tahu. Noyak tak rampak. Masjid kalau nak hidupkan sunnah sungguh, tok khatib, tok bila, tok imam, kanakkan makan masjid, ahli jawatan masjid ni kena targhib, kena dia tadi itu sungguh dalam masalah panggil anak makmum masuk masjid belum daripada tok khatib naik atas mimbar. Kemudian cara lagi yang kita kena beri peringatan dalam khutbah tadi itulah inti bagi hari Jumaat. Bukan nasihat. Sekadar nasihat tu boleh kita nak nasihat, hamba tak ada nak kata gapo. Tapi terkadang nasihat hari Jumaat tadi itu luput khutbah. Balah mana apabila dia mau dengar khutbah je luak dalam awak apa duk dengar nasihat 2 jadah ni. Ini bukan cara yang kena. Sebab itulah kita nasihat banyak mana pun tak tubik kesan. Awak apa? Kerana kita menyalahi cara yang dibawakan oleh Nabiul Islam, Nabi kita Muhammad Sayyidil Anam. Hari Jumaat lagu itulah. Lalu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadap depan ni dia kata mana? Amanta alayya amanta ala ya Rasulullah, amantu alayka ya Rasulullah, aku beriman denganmu wahai Rasulullah. Salah gitulah. Qal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun jawab. Jadi sahabat ni royak kata aku beriman denganmu ya Rasulullah. Buat apa? Kerana sahabat tak ada nak tanya Nabi mula-mula, buat apa ya Rasulullah mu boleh kata amin. Orang panggil tak ada adab kalau kita tanya balah tu. Nanti tunggu dia jawab tu lah mana. Lalu dia nak Nabi jawab, dia kecek kata aku beriman denganmu ya Rasulullah. Nabi ni orang fatanah bijak pandai ni, faham kata sahabat ni nak tunggu gapo ke hikmat aku dak kata amin 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 tu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham, sama-sama faham, sahabat pun faham, Nabi pun faham. Ni sedap ni. Kita nak akak darajat orang Islam kita ni, pasti kita kena faham kepada dia. Kalau kita faham boleh pada umat Islam, umat tu kita kata tak ada orang mana-mana di kalangan umat hak lain daripada Islam nak boleh mengatasi umat Islam.
Sebab tu segala orang ngaji tak kira midai mana-mana, sama ada midai akademik ke, midai agama ke, pikul amanah molek. Akak darajat umat ni jadi molek kerana kamu Tuhan pilih boleh mengaji, orang lain tak boleh mengaji. Kamu Tuhan akak darajat sebab Tuhan ilmu pada kamu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuhan akak kita, hendak kita itu cara molek dengan ilmu pengetahuan yang kita ada. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna Jibril atani." Sesungguhnya Jibril itu datang pada aku. Gapanya nak royak? Nak royak kata sungguh hak Tuhan kata, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi tak kecek dengan hawa nafsu yang dia itu nak supaya kita tu dak ya kecek dengan wahyu. Faqala Jibril alaihi salam, "Raghima anfu mri'in dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaik." Faqultu amin. Jadi Jibril mai royak pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun orang yang bakhil tadi itu orang bakhil. Lagu mana? Apabila disebut akan daku di sisi dia, apabila guru ke orang baca ketubah ke sebut sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, kita posnya tak adanya kata sedikit pun ulangkan lafaz selawat tadi di atas lidah kita, tak ada ulang setelah daripada kita dengar. Nabi berkata amin, Allah mustajib. Makna lagu mana? Orang pesening aku nak kata aku ni Nabi mengakui kata orang pesen ni adalah orang bakhil. Pas kita tak faham nak buat kan sebab tu kena ngaji lebih. Cuba kita perhati dalam masjid kita. Apabila Tok Khatib ni baca khutbah, katakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita buat kan senyap dah gitu. Hawa apa kita senyap? Dia kita tak faham. Nak murih tak leh juga tu. Tapi apa dok perai tak faham sampai ke turun kubur, hak tu apa tu? Orang dok kata ya ayyuhalladzina amanu piya, hak dok depan ni hak beriman piya lagi. Hei orang yang beriman, man haula nahnu, kita orang berimannya. Sallu, hendaklah kamu itu selawat. Mengaji nahwu surah biah wadah tu fi amadah tu. Sallu, hendaklah kita itu selawat. Wasallimu, dan hendaklah kita minta sejahtera alaihi, di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kena selawatlah, tapi jangan selawat derahlah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Hawak gitu tak apa dah. Baru kena dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daktunya kita masuk di dalam hadis Nabi doa kita ni, tanda esok kata orang bakhil dengan selawat Nabi. Ni kita bosan juga ni. Selawat ni selawat hak syaruk, bukan duk selawat biasa rengko. Rengko tak selawat pun tak apa. Dia kata tak selawat sini tak boleh. Tak. Ya selawat ni ada tepat dia. Pagi 10 kali, petang 10 kali, hari Jumaat tu banyak, malam Jumaat tu banyak, tak apa. Cuma Nabi kita larang jangan kita mengadakan amalan khusus pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat sebagaimana hadis sahih Muslim. InsyaAllah kita akan waktu bi hadis tu apabila kita mengajar di Masjidil Muhajirin tentang masalah kita nak fahamnya bagaimana kita nak ikutnya ibadat Nabi dan nak menjauhkan diri kita daripada rangka yang nak lawannya contoh tauladan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Isnin hari Ahad tu insya-Allah malam ni lah, malam ni. Tu cara kita nak faham balah mana. Itu satu. Tak siapa lagi insya-Allah masa kita ada lagi. Wa raghima anfu mri'im adraka abawaihi aw ahaduhuma falam yudkhilil jannata faqultu amin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak kata sekalipun tak jadi kemuliaan juga orang yang jumpa dengan dua ibu bapa ataupun salah satu daripada dua orang ibu bapa jumpa dengan ayah, mak tak ada jumpa pun ada.
Terkadang kita mari ni ayah kita tak ada, dia jumpa dengan mak. Nabi kata au ahaduhuma ataupun au ahadahuma, salah satu daripada dua. Falam yudkhilil jannah. Orang ni tak boleh juga masuk syurga. Balas mana? Kerana ibu bapa ni pitu bagi syurga, ataupun ibu ataupun bapa pitu bagi syurga. Balas mana pitu bagi syurga? Kita buat baik dengan dia lah. Buat baik dengan dia tak payah orang tua ni kalau tak pesen tu. Mana kata wi makan ke dia, wi minum ke dia, wi nafkah ke dia, wi tepat ke dia, main ke dia. Tak apa dah tu. Kita tak payah mana cara orang tua ni. Dia tak kena kita di Darul Musin. Darul Musin ni tempat songkrak orang tua. Hak ni Islam kita tak aku hak tu. Tapi apa boleh ada juga kerana pemikiran daripada Gharbi, orang barat asal. Sebab orang barat ni apabila umur 60 ke atas, dia kata ini jadi parat, jadi bebanan, jadi kesusahan bagi anak cucu kita di Darul Musin. Tepat orang tua lah, wi demo tu lah cara nak hidup nak mati ikut dia. Ini bukan di dalam Islam. Dalam Islam Allah Ta'ala muqarinkan buat baik pada ibu bapa ni dengan tauhid, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tauhid dengan Tuhan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala menghukumkan, kata jangan kamu itu ibadat kepada yang lain melainkan aku. Kamu dan hendak buat baik pada dua ibu bapa. Dalam ayat surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ibadatlah pada aku, jangan menyekutu aku sesuatu mana-mana, dan buat baik pada ibu bapa. Maka Tuhan ni wi baik dah kepada kita. Segala-gala orang hak jadi ayah orang, ibu orang, bapa orang, hendaklah kita faham kata kita kena wi juga hak kepada anak cucu. Jangan kita menjadikan sebab anak cucu tu jadi susah hati dengan sebab kita. Tak boleh juga. Kerana setengah-setengah benda baru lala ni apa mu tak cara mak pak mu, oh tak boleh duduk dengan dia, mengaru. Kita tak sewi ada benda laku. Nampak tu tak? Kita tak sewi ada. Kita pakai beki, balik ni pun kena beki belakang. Situ tu lah nak kita faham kata dalam Islam kita tu ya kecek lagu tu. Jadi sebab boleh seorang tu masuk syurga dengan sebab ibu dan bapa, ataupun mak seorang ataupun pak seorang. Maka Nabi kata kalaulah tak boleh juga masuk syurga lepas itu tu, orang ni tak selamat. Takut tulis sini. Nabi pun kata amin, minta Tuhan istijabah akan itu. Kata lagi satu daripada riwayat hak akhir, wa raghima anfu imri'in adraka ramadhana walam yughfar lahu faqultu amin. Ada sebahagian mereka yang dapat sempat masuk umur dia di dalam bulan Ramadan, tapi keluar tubik daripada bulan Ramadan, Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Maka orang pesen ni Nabi kata orang tak selamat, orang syaqawah. Syaqawah ni amat malah nak terjemuh sangat bahasa Jawi kita berat. Orang tak selamat lah, kita kecek tulis di dahi ni puak tak selamat, ahli syaqawah. Lalu Nabi kata amin. Kata amin. Jadi tiga bab ni kita kena jaga. Orang selawat, kita tak selawat, ni syaqawah. Ibu bapa ada, tak jadi sebab kita masuk syurga, syaqawah. Kita dapat masuk dalam bulan Ramadan, tapi tubik pada bulan Ramadan hak tulah Tuhan tak pun dosa, syaqawah. Hidup di dalam benda tak selamat. Pada mata terjemuh sikit syaqawah mana gapo? Kecelakaan. Orang celaka, sedap tak dengar? Pasal tak sedap ada sebab tu malas nak terjemuh mana. Jadi kita tengok dalam kamus gitu-gitu tak apalah. Tapi di mulut kita ni guru terkadang jangan waktu baik lafaz bodoh. Lafaz tu lafaz ni malaikat tepat nak khabar. Tepat nak khabar tak apa. Tak cidik lagu tu. Halih sikit tak apa. Bodoh sangat pun tak boleh juga kita. Lagu tu tak apa. Tapi buat tanya anak murid engkau ni bodoh kita lalu tak boleh. Jangan kita kata pada anak murid kita, anak kita dengan itu perkataan. Kerana itu sebagai doa. Kita tak sewi bodoh, kita tidak supah hari-hari bodoh-bodoh. Bodoh sungguh. Nampak tu tak? Ini perkara yang kita sebagai umat Islam kena jaga perkataan. Jadi, gaponya nak rakyat? Nak rakyatnya sini ya. Nak rakyat kata hadis ning-ning daripada jalan ni Salamah
anak Wardan daripada Anas ibni Malik. Maka Salamah anak Wardan dalam sanad kita ngaji saat ni tu, ulama pakat sebulak suara hukum kata dia dhaif. Wa apa dhaif? Kerana dia itu ingat tak kuat mana. Ingat tak kuat sekadar mana. Bukan makna terlupa nyanyuk tu dak. Ingat tak dak jadi 100%. Kalau ngaji gak tak boleh grade C dak lah. Tak boleh grade A dak lah. Sekadar boleh bawa dada. Tu bawa dada ni hingga daripada makbul. Periksa dia walaupun tak boleh 100 tapi 75, 70. Tak sampai 40 ke 40 tak kira mula dah. Maka Salamah anak Wardan hukum oleh ulama kata hifzuhu fihi syai', kata hafalan dia tu ada sikit ya benda yang jadi cacat. Benda yang jadi cacat. Hak lain lagi tadi itu tak ada jadi muskilah apa-apa. Ulama tak ada kecek mudah-mudah. Apabila gitu, hadis kita dengar saat ni itulah daripada riwayat Fadail Syahr Ramadan bagi Al-Maqdisi itu tu ada seorang daripada anak murid Anas ibni Malik. Anas ibni Malik ni ya ada anak murid dia, bukan nama Wardan seorang. Wardan itu Salamah anak Wardan, dia pangkat tabi'in. Cuma hafalan dia tak ada gagah mana. Nampak tu tak? Rupa nak yang nampak rupa. Seterusnya Wardan ni seorang ke anak murid bagi Anas. Ada Anas ramai kita ke duk mengajar. Zaman kita ni anak murid bukan seorang masuk dalam satu kelas tu ada 30-40 orang sekurang-kurang. Jadi ada seorang lagi orang khusus. Orang khusus ni mana tak orang rapat dengan Anas. Ikut Anas royak hadis Nabi gapo-gapo duk le otak dia. Kalau Anas tak ada tanya dia. Nama gapo? Nama Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani ni salah seorang daripada anak murid Anas ibni Malik. Masya Allah. Maka Thabit Al-Bunani ni tabi'in. Ya tabi'in. Anak murid bagi dia Anas ibni Malik. Lepas tu dia rayak ada hadis ni. Ya rayak juga. Bukannya Wardan itu seorang hak rayak akan ini hadis. Maka Thabit Al-Bunani ni di dalam ilmu mustalahil hadis orang panggil tabi'un. Apa makna tabi'? Makna baji bahasa taning kita, pembantu bahasa taning kita. Yakni Thabit Al-Bunani ni mari sepakatnya riwayat dia dengan riwayat Salamah anak Wardan. Maka akak darajat tadi itu daripada hadis dhaif al-yasir, dhaif pesing tak ada kuat mana, akak kepada darajat hadis hasan li ghairihi. Kalau gitu apabila kita dengar hadis ni daripada mana-mana orang, hadis yang kita dengar saat ni tu Nabi kata amin 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 tu jelah darajat dia hadis hasan li ghairihi. Tu nak kita faham tu. Nampak tu dah? Tu nak kita faham. Tak ada payah hal kita ngaji hadis. Kalau kita ngaji dengan cara molek ilmu hadis ni suka kita ngaji. Buat apa? Yang pertama kita boleh kenal Nabi. Yang kedua kita boleh tengok sunnah Nabi. Yang ketiga boleh kenal sahabat. Yang keempat boleh kenal tabi'in. Yang kelima boleh cara kita nak letakkan darajat dia tu sekadar mana. Ni nak ayat kata penting kita ngaji ilmu mustalahil hadis. Ngaji ni biarkan kita nak boleh pakai. Bukan mana kata kita ngaji hadis hasan li ghairihi, tapi rupalah mana aku pun tak tahu juga. Ini panggil tak sapa darajat kita ngaji. Nak ngaji sapa darajat, pasti kita ngaji pesen saat ni. Lepas tu semua tu ulama duk royak belaka. Ambo tak pandai pun kalau ulama tak royak, ulama duk royak belaka. Semua tu yang kupah kita semua. Cuma kita jadi speaker Lampung, speaker. Speaker je kepada umat masyarakat sini dan Nusantara dengan cara umumnya speaker ya. Nak faham kata gini cara jalan hak alim ulama kita. Supaya kata kita tak terlari daripada mana? Daripada asal hak kita asal. Itu so. Masa lagi ada 10 minit, insya-Allah kita nak masuk sikit hadis mursal. Hadis mursal ni hadis pasal mana?
Hadis mursal, kalau orang tanya kita, apakah darajat hadis mursal? Hadis mursal ni hadis dhaif juga. Sebab apa? Sebab tertinggalnya sanad dia. Sanad dia terjatuh. Seolah kata sanad dia tadi itu tak sambunglah kalau kita kecek. Apabila kata hadza hadis ni hadis mursal ni, kita faham lalu dah. No ayat kata tabi'in, royak kepada kita, kata Nabi kata, sahabat kata, Nabi kata, Nabi buat, Nabi aku. Tabi'in ni dia. Tabi'in ni mereka yang sempat dengan sahabat, anak murid sahabat lah tabi'in. Tu nak kita faham. Apabila hadis mursal, kita faham. Ngaji hari ni pagi di Jamiah Fatani kita ni, di masjid jamiah kita ni, katakan hadis ni hadis mursal ni. Hadis mursal makna kata pejam mata, faham kata tabi'in, royak kata Nabi kata. Tabi'in royak kata Nabi buat. Tabi'in royak kata Nabi aku. Apa? Tabi'in ni dia tengok ke Nabi. Dia tengok, dia dengar ke Nabi kata. Dia aku, dia dengar ke Nabi kita aku. Tak. Apa kata kok mana kata Nabi kata? Tu nak ayat itu rupa hadis mursal. Tu rupa hadis mursal. Sebab tu dikira atas hadis mursal ni hadisun dhaif, hadis dhaif juga. Sebab tu setengah-setengah daripada orang yang kata ni ada amalan tabi'in ni buat kerja walaupun Nabi tak buat, sahabat tak buat. Nabi tak aku, sahabat tak aku. Nabi tak kata, sahabat tak kata. Cuma tabi'in ni kata ni. Hadis apa lagu ni we tahu kata dia berhujah dengan hadis mursal. Hadis mursal ini ia tak boleh muqaddam mendahului hadis marfu' dan hadis mauquf. Hadis marfu' itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis mauquf yakni hadis yang terhenti di atas sahabat. Sanad dia su'di, akhiri di sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darajat dia cuba kita tengok. Marfu', mauquf, maqtu'. Maqtu' ni sakut paut dengan hak kita nak ngaji ni. Sebab itulah apabila kita dengar orang ambil dalil kan tabi'in buat. Tabi'in buat apa kalau Nabi tak buat, Nabi tak kata, Nabi tak aku. Sahabat tak buat, sahabat tak kata, sahabat tak aku. Hak ni buat jadi hujah. Lah, tak jadi hujah. Biar kata ambil dalil lagu tu, tak ada. Malaikat orang tak tahu. Orang tak tahu. Sungguh kata kita ni mazhab kita jalan mengikut ulama salafus salih dalam masalah nak faham beberapa perkara, dan kita tak menghampakan ulama ilmu ta'akhirin dan ulama ilmu asirin. Ulama kita ada 3 darajat. Ada ulama ilmu taqaddimin, ada ulama ilmu ta'akhirin, ada ulama ilmu asirin. 3. Tiga-tiga ni kita orang mazhab kita ni hendak mengajar ni ambil pada guru-guru kita lagi syekh kita sebagaimana dia pakar belaka 3 ni. Cuma inda ta'arud, apabila ada perselisihan 3 ni, kita mendahului hak atas belum daripada hak mutaakhirin, belum daripada hak muasirin. Malaikat hak muasirin kata benar hak orang dulu tak bahas, benar orang dulu tak didapat. Apa? Kerana sebab tu tak ada zaman dia. Supaya semaya atas kapal tubel ke, mana ada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tokoh-tokoh ulama kita mutaakhirin pun tak ada lagi kapal tubel. Masa kita panggil masa muasirin, berhajat juga pada ulama kita di ijtihad semula. Sebab itulah pendapat hak molek sekali, pintu ijtihad sedang dibukakan bagi ahlinya, bukan tertutup. Hak ulama kata tutup, ya ada juga hal dia, sebab dia apa? Kerana orang bukan ahli nak ijtihad juga. Terkadang orang nakal petua ni bukan ahli, bukan ulama ni nak faham. Baca petua, kamar dia nakal petua mai royak, itu bukan ulama, orang panggil naqil. Orang yang pindah masalah ya. Hak ni terkadang jadi masalah sah. Kerana apa? Kerana fatwa tadi itu petua lahu makan wa lahu zaman. Ya ada tempat dia, ada masa dia. Dan dia itu yataghayyar, boleh berubah dengan keadaan masa, keadaan tempat.
Kalau kita baca petua, kita tak ada ilmu pengetahuan dalam masalah kita nak nakal, masalah kita nak pindah masalah, jadi masalah. Kalau orang tua dulu sungguh pun tikar tu daripada pangku tapi pegang tak kena luka tangan je kata. Supaya petua ni memanglah ada dalam tu benar molek-molek, tapi kalau kita pandai baca saja. Nakal. Ini masalah sah. Hari ni tak kira lah kalau kita nak kecek mari, jarang orang nak nakal dengan ilmiah. Ya nakal tapi ya reti. Dalam masalah nak ambil hak mana, tu payah orang cari. Sebab itulah jamiah kita ni nak palit, seolah kata nak intaj, nak mengeluarkan bandit orang yang ada ilmu pengetahuan ni, nak reti masalah ni. Nak ada kualiti masalah ni. Buat apa? Kerana kita nak kembali kelik pada kecermelangan umat Islam yang ada zaman khalifah kita Islam hak dulu-dulu, pasti kena ilmu pengetahuan tadi kena cerah. Kalau leg-lak ni tak boleh pergi buka mata luas setara mana, celek luas setara mana punya sepak. Hak ni orang tak ingkar, malaikat orang tak ada akal. Buat apa? Kerana mata kita ia berhajat pada lampu, berhajat pada cahaya. Juga kemajuan ummah, kekuatan ummah berhajat pada ilmu pengetahuan yang sahih masuk dalam akal fikiran, baru ia bergerakkan hati orang tadi itu nak maju ke tempat. Kalau tak tempat tulah. Nampak dah tu? Tak tempat tulah, tempat tulah apa korong dah kita. Wapanya kita suka duk pesing tempat tulah. Tak leh lah lagu tu. Kita kena tenangkan diri kita biar kau naik ke atas sikit. Pas kita tadi itu benar nak naik ke atas tu, tangga-tangga apa ada siap dah. Apa kita tak mari sandar di rumah kita ke, sandar di pokok kayu kita guna benda tu jadi manfaat. Allah ni nak kerabat belaka letih ni. Allah ada ke? Kita ada buat apa jadi buat letih lagu tu. Amba senantiasa kalau pergi kana-kana buat misa, buat apa nak pakaran. Sedangkan Allah kereta gali pun ada. Kereta nak gau kapur pun ada. Kereta semua ada belaka dah. Tak sihat tu. Apa? Takut demo tengok kata kita tak gagah. Lah. Nampak tu tak? Ni yang masalah bosai lah kita ni. Kalau kita kecek tu, ya jadi nak gerakkan sini ya. Jadi kita nak masuk ta'arif sikit masa tak ada ni. Hadisul mursal, yakni ma nasabahu tabi'in alladhi sami'a minas sahabati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Itu takrif dia. Iaitu perkara yang telah menisbah akan dia oleh tabi'in, yang dia dengar daripada sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, akuan dan sifat dia. Jadi perkara ni tabi'in sana kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh tak? Ada. Ma rawahu Abdul Razzaq fil Musannaf. Musannaf dalam Islam kita apabila sebut musannaf, kitab apa musannaf Yang tukar dengan musannif. Musannif orang tulis kitab. Musannaf ni kitab yang dikena buat. Suku. Baris lain-lain, makna lain-lain. Musannaf ni kita faham. Yakni kalau kita nak tengok pendapat sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, petua dia, pahamnya dia, kembali kelik pada kitab musannaf. Ada dua dalam Islam, hak dalam ahli sunnati wal jamaah. Pertama, Musannaf Ibni Abi Shaybah. Berapa jilid? 30 jilid. 30 jilid. Musannaf Ibni Abi Shaybah. Soal lagi Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani. Berapa jilid? 11 jilid. Jadi 11 jilid campur dengan 30, 41 jilid lah kalau kita kecek. Kitab besar? Oh, kitab besar lah. Pas sutir-sutir tu banyak muka, banyak mana? Tebal duk gitu. Kita mau tolak orang jadi guru, tok-tok guru kita duk ngajar di mahalai kita ni lepas mata lah sekurang-kurangnya. Nampak? Kerana nak ambil isi daripada kitab tu, buat turun tubik pada anak murid pula ni, buat turun pada umat masyarakat ni, yang nak hitam tengok dulu.
Kamar dia dalam musannaf tadi itu pada rakam 5281 Ani bin Juraij. Ibn Juraij ni salah seorang daripada tokoh tabi'in. Ibn Juraij Atma'it tabi'in, maaf, Abdul Malik Ibn Juraij. Daripada Atta ni ingat molek. So yang mana ayat sini. Atta ni apabila dia ni guru bagi Ibn Juraij, kena kepada Atta Ibn Abi Rabah. Kalaulah orang mereka kata dak, Atta di sini kena pada Atta Ibn Yasar, ini salah. Ini salah. Atta Ibn Yasar anak murid dia nu Yahya bin Kathir. Ya anak murid itu pia. Wa apa boleh royak lagu ni? Kerana dalam kitab mari dengan isim mufrad, tak ada wari bakah. Daripada Abdullah. Abdullah bukan seorang. Abdullah mana ni? Anak murid dia pia. Tengok anak murid dia mana ni? Abdullah bin ni. Atta ni bukan seorang. Atta hak besar debe ada dua. Atta Ibn Abi Rabah, Atta Ibn Yasar. Atta Ibn Yasar ni ada dari riwayat Muslim daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ada pun Atta Ibn Abi Rabah ni iaitu daripada riwayat Abdul Malik Ibn Juraij, daripada Musannaf Ibn Abish, itu Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Katalah mana akhir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Atta tu kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ida al-mimbar aqbala biwajhihi 'ala an-nas faqala assalamu alaikum. Apabila Nabi naik atas mimbar, Nabi paling muka pada makmum, Nabi kata assalamu alaikum. Lalu Atta Ibn Abi Rabah ni tabi'in al-kabir, sami'a min jama'ati minas sahabah, dia dengar daripada sahabat. Walakin riwayatahu anin Nabi mursalatun, tapi riwayat dia daripada Nabi mursalah. Mursal. Hadis ni hadis mursal. Tapi ulama kita ambil wak kerja tak? Ambil wak kira. Ambil tu kok mana pula? Cara ambil tu kita kena pergi tengok wajah al-istidlal di dalam usul fiqh. Sebab tu saya senantiasa doa sama umat Islam, terutamanya orang ngaji, talabatul ilm, hak tu utama sekali. Fa alaikum bi arba'atil usul, 4 usul. Usulul al-tafsir, usulul hadis, usulul fiqh wa usulul lughah. 4 usul. Usul fiqh, usul tafsir, usul hadis, usul lughah, usul fiqh. 4 ni barulah kita baca ilmu agama kita cerah molek, nyata molek, jelas molek, pergi ke mana pun dia benar molek, asalkan tanah molek ya naik. Hak itulah harapan daripada syekh kita, harapan daripada jamiah kita, harapan daripada alim ulama kita haduk tah apa nama bomin ni, itu tujuan dia. Dengan sebab itu kita pakat usaha, dan insya-Allah kita akan kupas pula bab ni, ada ketinggalan sedikit daripadanya, tapi masa tu tak sempat. Insya-Allah kita masuk hisah yang lagi akan datang biiznillahi taala. Pada tengah hari ini, pada pagi ini, kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, mana yang hadir mengaji pada majlis kita dan yang ikuti siaran langsung di dalam internet ni, mudah-mudahan perkara itu jadi kebaikan bagi kita yang kita kemukakan kepada Allah Subhanahu wa taala hari akhirat nanti. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ay yaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta 'alaina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.